Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Apa khabar semua? Okay, Alhamdulillah. Bagaimana urusan tuan-tuan dan puan-puan hari ini? So, saya berharap kita pandai menguruskan masa kerana kita semua di dalam PKPD, PPPN. Jadi, kita kena tengoklah regulation. So, ada certain things kena settle, kita settle dulu. So, lepas tu kita boleh buat kerja kita dengan sangat produktif. So hari ini saya nak kongsi satu perkongsian. Actually perkongsian ni daripada Dr. Zubaidi, and saya dah lama baca artikel dia, tapi hari ini terpandangkan satu artikel dia. So I nak saya nak perlu. So I nak kongsi tentang artikel ni, tapi bagi saya mungkin bagi saya sangat relevan dalam keadaan sekarang kerana saya melihat macam ni. So kita dalam PKP, so kebanyakan urus niaga boleh dikatakan terbantut. So apalagi untuk usahawan, so kebanyakan perniagaan tak boleh diteruskan. Jadi kita berhadapan dengan situasi mungkin kehilangan pekerjaan dan sebagainya, ataupun terpaksa memberhentikan pekerja dan secara langsung pendapatan kita terjejas. So apabila pendapatan kita terjejas, jadi jika kita tidak profesional untuk mengatasinya, jadi kita akan membawa bersama masalah itu ke dalam rumah tangga. Jadi bila dibawa ke dalam alam rumah tangga dan berlakulah I think so many things kita dengar. Okay, so terlalu banyak benda yang kita dengar. Bagaimana situasi semasa menjejaskan institusi perkahwinan, dan ini bukan satu benda yang kita pandai menanganinya apabila dia berlaku. Okay, so mungkin melalui pembacaan, melalui pengalaman, perkongsian, mungkin ada cara dia untuk kita selesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada saluran yang profesional yang boleh membantu. Jadi tak semestinya, kadang-kadang kita rasa our closest circle boleh membantu. So pergi kepada orang kata saluran yang lagi profesional. So supaya boleh membantu dan sebenarnya bukan mengusutkan lagi keadaan. Okay, so ni I punya perkongsian, saya kongsi sekejap. Okay, nampak tak? Okay, so sebelum saya mula, saya nak menyatakan penghargaan saya. Terima kasih kerana menyokong saya. Okay, so I pun newbies, nak buat live lah, nak buat perkongsian apa semua, and we are no better than other people. It's just that mana tahu some of the things yang kita kongsi ni boleh beri manfaat kepada orang ramai. Okay, so this is an article by Dr. Zubaidi. So I try to besarkan sekejap ya. And this was orang kata let me see. So this article was written 3 years ago, lebih kurang lah 3 tahun lepas. Saya nak tengok boleh saya besarkan tak? Allahai. Sekejap ya. Dah kehilangan dah. Tersalah tekan tadi. Okay. Alright, hold on. Tak apalah kalau benda ni tak berapa nak nampak, tapi saya punya live saya tak padam. So if any time you like to go and read, so boleh. Mana dah tadi? Sorry sangat. Okay, tak apa, saya hilang pula dah artikel ni
Sekejap ya. Tadi dah jumpa, lepas tu gatal begini. Okey. Right. Sekejap ya. Tengok. Dapat tak? Okey. So, saya kongsi sekejap ya. Sorry about that. Okay. Sorry. So, saya kongsi, saya mulakan. So, ini ialah artikel daripada Dr. Zubaidi Haji Ahmad. So, as you all know, saya memang selalu bacalah artikel-artikel dia. So, saya baca ya. So, ni daripada Dr. Zubaidi. So, artikel ni mula saya jumpa tahun 2018. Sekarang dia share balik. So, perkara ni, orang kata artikel ni boleh je search dekat mana-mana. Okay. So, sekarang Dr. Zubaidi dia cuba nak tukar sedikit mindset. Jadi sebab tu tajuk live saya hari ini ialah pesanan untuk pasangan suami isteri. Tapi kalau ikut tajuk dia, tazkirah sentap untuk pasangan suami isteri. Okay, so dia mula macam ni, betul lah tu, dulu wanita tidak bekerja. Okay, sekarang sama-sama kerja. Jadi konsep pelaksanaan dah berubah. Okay, so kalau dengar orang tua apabila suruh cari isteri, antara alasan dan nasihatnya, ada orang jaga makan pakai kau. Nampaklah kau turun sikit, dapat makan sedap, balik rumah semua terhidang. Taklah teruk sangat, kena kerja, ringan banyak beban tu kalau beristeri nanti. So ini yang kita selalu dengar. Okay, so ini adalah antara sebab yang biasa doktor ni dengar daripada nasihat orang tua kepada lelaki bujang tentang kenapa mereka perlu berkahwin. Okay, so ni lah. Okay, I think this is reality. This is apa orang kata, in reality memang dia ada ya. Right, so apa lagi seterusnya doktor kata? Yang banyak ditekankan kepada orang lelaki apabila berkahwin adalah faedah dan opportunity yang lebih baik mereka akan dapat jika mereka berkahwin, sehingga perkahwinan ini akhirnya tertanam sebagai sesuatu yang mudah dan tempat mengaut faedah untuk lelaki. Kahwinlah. Okay, so tengok ini nasihat. Kita biasa dengar kan, ini kan klise kan. Kahwinlah. Ada orang gosokkan baju. Kalau dulu bersiap untuk ke tempat kerja jam 5.30 pagi sudah bangun. Sekarang jam 6.30 pagi bangun pun masih sempat. Sebab baju dah siap setrika, kahwin maknanya boleh dapat tidur ekstra. Okay, ni Dr. Zubaidi tulis lah. So then, kita tengok lagi yang ni. Kahwinlah. Ada orang siapkan makan pagi. Kalau dulu bangun pagi lambat, asyik tak sempat nak makan. Sampai ke 11 pagi baru sempat sarapan. Kalau kahwin, bangun-bangun lagi dah terus boleh makan. Dah siap makan. Tinggalkan saja pinggan mangkuk cawan di meja makan dengan isteri. Pandailah diuruskan. Kita acah-acah gelabah sebab dah terlambat. Isteri lambat, tak apa. Itu masalah dia. Pandai-pandai dia jawab dengan bos dia. Kahwin bermakna dapat lebih kebebasan masa. Okay, so ni lagi. Kahwinlah. Tak perlu lagi dah makan di luar. Mahal dan tak dijamin bersih. Kalau berkahwin, balik rumah makanan sudah terhidang. Boleh makan sedap-sedap. Belanja pun jimat. Jimat bukan sebab makan di rumah saja, tapi kadang-kadang boleh buat lupa beli barang dapur. Ada isteri tolong top up dan belikan segalanya. Kahwin untuk kita dapat extra duit belanja. Wow. Next. Kahwinlah. Boleh tidur nyenyak. Dulu kena set jam nak bangun subuh. Subuh pun selalu terlajak. Sekarang tak apa. Ada isteri yang perlu bangun lebih awal. Ulang-alik 3-4 kali kejut dan kejut sampai suami bangun. Dulu kalau tidur balik terlajak bangun. Lambat ke tempat kerja dan kena marah dengan bos. Kalau dah kahwin,
tak apa tidur semula, pandai-pandailah isteri datang berkali-kali kejutkan kita macam kanak-kanak tak faham bahasa. Kahwin maknanya kita boleh kembali jadi kanak-kanak Raibina. Oh my god. Okay. Alright. So, jadi kahwinlah wahai lelaki. Kalau kerana urusan kita akan banyak dipermudahkan. Kahwin memang best. Tak hairan lepas berkahwin, lelaki bertambah senang. Perempuan bertambah bengang. Wah. Okay. Next. Makin lama lelaki kahwin, makin menjadi-jadi miang. Maklumlah kahwin ini urusan senang. Bila-bila pun boleh sembang tentang nak tambah lagi seorang. Urusan senang kan? Hari-hari dia sembang bila nak tambah seorang lagi. Okay. Right. Untuk perempuan pula, di rumah dah macam medan perang. Semua benda dia uruskan. Jaga anak yang tak pandai jaga diri. Jaga suami yang tak pandai jaga diri juga. Beban kewangan, pendidikan anak-anak, urusan pertukangan di rumah, urusan sekolah anak-anak dan segalanya. Tapi tak apa, memang wanita diajar macam itu dari dulu lagi. Okay. Apabila dah berkahwin, tak macam dulu lagi. Kita kena berkorban. Hidup kita berubah 100% dan sangat mencabar. Kahwin ni tak boleh berkawan sangat dah. Suami tu raja, jaga suami macam jaga raja. Dunia lain dah tak ada buat kita. Ada suami saja. Kalau dah kahwin, jangan susahkan suami. Layan suami dan seluruh keluarga dia. Jangan bagi dia buat apa-apa. Isteri solehah dia yang buat segalanya. Jaga suami elok-elok. Kau kena pandai jaga diri. Bukan jaga diri je, pandai jaga suami. Apatah lagi suami lari, kau yang berdosa. Alright, so ini perbezaan antara dua pesanan tentang satu tanggungjawab yang sama tetapi kepada dua golongan yang berbeza. Right, so wanita dipesan perkahwinan sebagai medan berkorban. Lelaki dipesan perkahwinan medan mengambil kesenangan. Hasilnya, kebincangan yang kita lihat dalam institusi rumah tangga kita pada hari ini. Hal ini menjawab kenapa wanita banyak berkorban dan terkorban selepas berkahwin. Okay, so perkahwinan adalah medan lelaki menambah kesenangan, menurunkan kesusahannya kepada sang isteri. Dan perkahwinan bagi perempuan adalah medan pengorbanan, meninggalkan segala kesenangan dan ketenangan diri dan bersusah-susah untuk suami. So ini adalah gambaran perkahwinan yang tempang dalam masyarakat kita. Okay, budaya ini perlu dihentikan. Islam tidak pernah ajar bahawa perkahwinan adalah sesuatu yang mudah bagi suami. Ya, perkahwinan adalah sesuatu yang berat dan menambah beban buat suami. Bukan tempat membuang beban ke bahu isteri. So ingat tu. Okay, anak perempuan diajar perkahwinan sesuatu yang berat dan susah bagi mereka. Anak lelaki diajar perkahwinan adalah sesuatu yang indah dan senang buat mereka. So ini adalah fahaman yang salah. Maka lahirlah konflik tanggungjawab di dalam institusi kekeluargaan yang kita tengok sekarang ini. Okay, so dia banyak berlaku di sekeliling kita. Suami menjadi lebih wanita dari sang isteri, isteri menjadi lebih lelaki dari sang suami. Okay, so hakikatnya yang perlu kita ajar kepada generasi kita adalah perkahwinan adalah susah dan berat bagi seorang perempuan dan perkahwinan adalah sesuatu yang jauh lebih susah dan berat bagi seorang lelaki. Okay, so ini adalah hakikat yang kita kena ajar. So mengapa jauh lebih susah bagi lelaki? Okay, so kerana Allah meninggikan darjat seorang lelaki dan menjadikan mereka ketua keluarga, kapten kapal yang bertanggungjawab atas segalanya. Sedang wanita cumalah anak kapal yang menumpang kebijaksanaan, kegagahan dan kehebatan ketua kapalnya. Okay, so sebagai pembantu bukan sebagai pengemudi segalanya. So biar lelaki faham hakikat dan maknanya bila dia ambil anak dara orang untuk buat untuk dijaga, bila dia ambil anak dara orang untuk dijaga dan dididik, dia buat teman baik, bukan buat bibik. Okay, so dia buat teman baik, bukan dibuat bibik. Dan biar juga wanita faham hakikat dan maknanya apabila disunting oleh seorang lelaki untuk dikasihi, untuk dihikmat seikhlas hati dalam pola give and take dan bukan pola parasitisme. Okay, yang banyak berlaku pada hari ini. Allahu Akbar. So it's good to refresh this. Okay. Okay, kebincangan rumah tangga masyarakat pada hari ini adalah antaranya puncanya adalah kesilapan warisan ini yang memberi pesan dan fahaman kepada lelaki bahawa perkahwinan bukan medan menabur bakti tetapi perkahwinan adalah medan kau diperaja dan memperguna sehingga lunyai kudrat seorang isteri.
Okay, sebab I think katalah kan expectation untuk sama-sama mengundi rumah tangga tu okey lah kan. Tapi isteri juga yang mengandung dan melahirkan. So kita ada beban masing-masing. Jadi untuk lelaki dia fikir dia memikul tanggungjawab yang sangat berat untuk memastikan memastikan semua keperluan rumah tangga dipenuhi dari segi tuntutan ekonomi dan sebagainya, kasih sayang, perhatian dan sebagainya. So, sebenarnya jauh lebih berat daripada tugas dan bebanan seorang isteri yang hamil dan melahirkan. Sangat berat. Okay, so ini adalah kesilapan warisan yang mesti kita hentikan. So generasi ibu bapa kini harus berikan gambaran sebenar tentang perkahwinan secara adil kepada anak-anak. Okay, so this is very interesting. Perkahwinan bukan parasitisme, seorang hidup dan seorang lagi akan mati. Okay. Tetapi perkahwinan adalah perkongsian hidup, iaitu kedua-dua jiwa sama-sama hidup, memberi dan menerima kasih sayang, cabaran, kesusahan, tanggungjawab, amanah dan sebagainya. Okay. So perkahwinan adalah medan yang payah. Tolonglah jangan ambil mudah, baik di pihak wanita maupun lelaki. Okay, sama-sama. Pada masa yang akan datang, doktor akan menulislah cara kita sepatutnya mengajar kepada anak tentang perkahwinan. Okay, so biar anak lelaki kita tenang, bahagia tanpa dosa di sisi anak perempuan kita, biar anak perempuan kita terbela, terjaga di sisi anak lelaki kita. Bukan nak suruh mereka kahwin atau faham apa itu kahwin di usia muda, tetapi untuk mereka faham peranan mereka di sebalik jantina yang Allah ciptakan. Ini tujuan marriage education dalam Islam. Okay, so perlu faham peranan di sebalik jantina yang Allah ciptakan. Maksudnya lelaki tu ada function dia, perempuan tu ada function dia. So dalam rumah tangga sama-sama berkongsi tanggungjawab, bebanan dan sebagainya. Okay, so tidaklah dikatakan bila berkahwin tu lelaki melepaskan semuanya kepada wanita dan wanita dengan sukarela diajar konon-kononnya syurga di bawah tapak kaki suami, maka kita terpaksa berkorban dan terkorban. So itu pendapat dia. Okay, so saya berpendapat ini adalah antara silibus parenting yang paling kritikal untuk disentuh pada zaman ini. Okay, so this is good. Saya tidak menulis ini untuk membangkitkan gender war. Okay, there's nothing like a gender war here. It's just that terima dan hadaplah, ini adalah realiti yang menggauli masyarakat kita pada hari ini. Selagi ianya tidak boleh dibicarakan secara terbuka dan berhemah sebegini, selagi itu kita tak dapat mewujudkan kesedaran baru tentang hakikat perkahwinan bagi lelaki dan perempuan kini. Okay, so hakikat perkahwinan tidak dapat difahami kecuali kita terlebih dahulu memahami hakikat peranan sebagai seorang lelaki dan wanita. Dan hakikat peranan ini tidak boleh difahami melainkan dengan jalan didikan yang betul sejak anak-anak kita kecil lagi. Okay, so I think orang kata lead by example. So kalau dibesarkan dalam suasana yang pasangan suami dan isteri ini tidak pandai menjalankan peranan masing-masing, so dia akan anak-anak tu akan nampak dan anak-anak tu pun akan orang kata ikut, right? So kita tidak boleh mengubah generasi lelaki yang sudah berkahwin pada hari ini, tapi kita boleh mendidik dengan baik anak-anak lelaki kita yang bakal menjadi suami dan bapa kepada anak-anak orang lain satu hari nanti. Kerana ini saya menulis dan berkongsi kerana itu. Okay. So selama dalam masyarakat kita, didikan kita adalah berpusat kepada anak perempuan. Kini tak boleh lagi, didikan kita harus dipusatkan dengan tepat dan giat baik kepada lelaki maupun perempuan. Maksudnya apabila kita empower anak-anak kita untuk bertanggungjawab, dua-dua perlu diberikan tanggungjawab tu. Okay. So bagi lelaki yang membaca, fokus kepada membetulkan salah faham ini yang banyak berlega di keliling kita. Walaupun kita terlibat sama, kerana kita juga mempunyai anak perempuan yang bakal kita serahkan kepada lelaki-lelaki lain. Okay, so menjadi tanggungjawab lah untuk kita perbetulkan kebincangan ini. So percayalah, ramai amat jelas bagi kami yang menghadap luahan masalah rumah tangga pada hari ini bahawa punca kebincangan yang berlaku adalah kerana konflik tanggungjawab yang berlaku dalam kalangan generasi lelaki dan wanita kita pada hari ini. Okay, right, so tulisan ini bukan untuk kita ego mempertahankan diri kita, tetapi untuk kita sama-sama muhasabah diri. Right, so inilah artikel daripada Dr. Zubaidi Haji Ahmad. Okay, saya stop sharing sekejap. Right, okay, so apa yang berlaku sebenarnya adalah masing-masing suami dan isteri sepatutnya faham dan sangat faham tujuan dan peranan masing-masing. Sebab saya tahu kalau kita tengok daripada sudut seorang lelaki, dia akan rasa macam semua dia kena pikul. Okay, walaupun hakikatnya begitu.
Tetapi bagi wanita pula dia kata semua dia kena buat. So itu adalah hakikat juga. So yang mana satu betul ni? Okay, so saling menyalahkan ataupun saling orang kata reconcile ataupun bekerjasama balik. Okay, so kalau kita tak faham tujuan kita. So even though in my experience saya melaluinya, ada yang ada episod-episod yang kita kena lalu, tapi bila kita nak nak perbaiki balik, so kita perlu ada medium yang boleh kita berkomunikasi, kan, so kita boleh tegur, kita boleh saling terbuka fikiran dan terima kerana hendak memperbaiki keadaan itu. Okay, so tidak guna nak salah each other ataupun kita tak boleh kata kita ikut apa yang parents kita buat walaupun benda tu tak betul di sisi agama. Okay, so there's nothing like bila orang lelaki dia kahwin, semua masalah urusan dia settle, and there's nothing like seorang wanita bila dia kahwin, dia pula kena settle semua hal, termasuk hal suami, hal anak, hal rumah tangga. Okay, so dan kita lihat benda tu sekarang banyak terjadi. So I think the best way to see this is try to appreciate antara satu sama lain kerana masing-masing punya peranan yang sangat signifikan. Kemudian kita tak tahu, okay, one of the days maybe the husband or the wife akan jatuh sakit. Maka peranan itu mungkin boleh digalas oleh yang sihat tu. Kita tak tahu yang tu, okay. So kadang-kadang kalau kita sebab tak faham je tak boleh juga, because one of the days we may lose our partner. So at that time kita kena carry lah semua responsible. Tetapi bila ada suami dan isteri, maka waktu itu cuba berbahagi tugas dan saling memahami. Okay, bagi saya seorang suami yang keluar bekerja, betul-betul bekerja untuk mencari pendapatan dan menyara keluarga, memang penat. Memang sangat penat, okay. Tetapi isteri juga sekarang ni keluar bekerja sama-sama untuk orang kata membantu ekonomi keluarga. Juga penat. Sangat penat. Okay, so dua-dua situasi keluar bekerja untuk menyara keluarga sangat penat. Okay, dan apabila balik rumah tangga, peranan dalam rumah tangga pun lain pula. So kita nak uruskan anak, uruskan rumah tangga, uruskan makan minum, uruskan pakaian, kemudian a lot of things. Ataupun macam sekarang kita tengok work from home ataupun PDPR. So takkan nak biar je budak-budak ni kan. So mesti kena pantau. So selalunya isteri yang kena lebih banyak spend masa lah. Okay, jadi kena give and take. Ada urusan yang tak sempat dibuat dan sebagainya, kena sama-sama berkongsi tanggungjawab ni. Okay, so saya tak ada nak kata lelaki semua senang, bila sampai kat wanita semua susah. Dan apa tujuan hidup kita kalau macam tu? Kita nak menderita ke kan? So kalau kita boleh berbincang, kita berbincang. So jika tidak boleh berbincang, kita kena cakap this is apa yang kita mampu buat, and some of the things we really need to rely on our partners, be it both husband and wife. Okay, sebab saya melalui pengalaman saya, jadi apabila kita kehilangan pasangan, you akan kena buat semua benda semula. Semua. Tak ada siapa yang boleh carrykan lagi. Okay, so takkan masa tu baru kata macam baru tak bersedia dan sebagainya. Contoh sebagai contoh, contoh suami yang pergi ke mana-mana dan memandu. Apabila suami tu meninggal, isteri tu tak tahu memandu pun. So it's very difficult. Dia nak, masa tu juga dia kena orang kata pick up dan terus orang kata mulakan kehidupan tanpa suami. So it's very difficult. Dan kadang-kadang kita nak buat tak tahu pun tak boleh. So kita kena ambil tahu dan sama-sama kongsi responsible ni. Okay, sebab tu terlalu banyak yang kita dengar seorang isteri merasakan pengorbanan dia hamil dan melahirkan tidak kata mendapat perhatian yang sewajarnya daripada suami. Sebab kita rasa macam kita je yang terbeban. Sedangkan sebenarnya perubahan fizikal tu memang dah membuatkan kita sangat terbeban. Okay, kemudian dengan anak pula, anak ni dia pandai bonding. So apa-apa dia mesti nangis. Kalau dengan mak dia diam. Jadi benda ni kita kena ini adalah hakikat kan. So kadang-kadang that's why some husband dia kata dia ambil anak pun tak guna, anak dia still menangis. So dia still nak mak dia. So probably because the son atau the baby tu kena selalu bonding dengan ibu dia, jadi banyak perkara lain minta husband tolong settlekan. Kan, so give and take lah. Okay, after all tujuan perkahwinan adalah untuk
mencipta zuriat kan. So benda ni memang kena tengok dan perhalusi. Okay, so itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Perkongsian daripada artikel Dr. Zubaidi Haji Ahmad. Tajuk dia tazkirah yang sentap untuk pasangan suami isteri. So saya lebih suka tengok sebagai peranan dan tanggungjawab suami isteri secara sama rata. Okay, so saya ada sedikit pesanan sebelum saya habiskan sesi live saya. So yang pertama ialah baru kita buat khidmat penghantaran makanan berpantang. Okay, so khidmat penghantaran makanan berpantang ni macam ni. Macam saya cakap tadi lah kan, responsible isteri tu katalah dia baru melahirkan, jadi dia nak bonding, dia nak rehat sepenuhnya ya semasa dalam pantang. Jadi suami boleh bantu sediakan makanan. Tapi kalau suami tak sempat macam mana? Sebab suami kan dia ada tanggungjawab yang lagi besar, itu dia kena keluar mencari keluar untuk aktiviti menyara keluarga. Tak kisahlah apa saja yang dia buat. Okay, so why not suami carikan perkhidmatan makanan berpantang yang boleh buat delivery. So mungkin itu membantu isteri. Jadi isteri tak perlu nak spend banyak masa dekat dapur untuk memasak, lagipun untuk memasak ni dia renyah. Okay, sepatutnya isteri kena berehat sebab otot-otot kaki banyak digunakan dah semasa hamil dan dalam dewan bersalin. So itu adalah hakikat bagi dia untuk sembuh dahulu. Okay, so mungkin boleh consider masakan berpantang. Okay, kemudian alright, so ini adalah pesanan untuk ibu hamil dan menyusu mendaftar di aplikasi MySejahtera kerana ada vaksin yang sesuai untuk situasi puan. Okay, so sama-samalah kita membantu mengurangkan kes-kes harian yang kita tengok ni. Saya pun dah tak tahu nak cakap macam mana. So kita bantu mana yang kita boleh. Right? Okay, dan akhir sekali yang ketiga adalah buat turun e-book percuma untuk panduan pemakanan semasa hamil. Ini adalah e-book percuma, so pergi saja ke laman web pantangplus.com dan tengok macam mana nak download e-book percuma ni. Okay, so semoga panduan tu sangat berguna untuk ibu hamil yang kena persiapkan diri dia untuk kelahiran dan juga berpantang. Okay, so I think itu saja untuk hari ini. So saya harap ada sedikit manfaat. So jangan lupa kalau boleh kongsikan. Kalau ada apa nak tanya boleh letak dekat ruangan komen. Kalau nak bercakap dengan kami punya customer service pun masuk ke website dan gunakan chat forum kat situ. Okay, so I think itu saja. Take care so much, alright. Semoga semua urusan dipermudahkan. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.